Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan dan puan-puan? Selamat bersua kembali dalam rancangan Al-Kuliah, medan agama kita untuk kita tidak lagi salah faham tentang hukum agama. Tuan dan puan-puan, hari ini tuan dan puan-puan syukur alhamdulillah nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Sebab negara kita, negeri kita subur, aman makmur, tidak seperti negara lain. Tengok New Zealand tuan dan puan-puan ada gempa buminya. Di negara Teluk seperti di Libya ada huru-haranya. Kita alhamdulillah boleh hidup seperti biasa, perempuan aman makmur, damai hendaknya. Dan kita kekalkan kedamaian ini sampai bila-bila perempuan untuk generasi anak cucu cicit kita perempuan ya. Dan alhamdulillah hari ini perempuan Al-Kuliah bersiarang secara langsung dari dataran Shah Bandar, Kuala Terengganu Darul Imam. Jadi tuan-puan ya, tengok ramainya pengunjung-pengunjung dekat Karnival Jom Heboh pada petang ini di Kuala Terengganu, dataran Shah Bandar. Alhamdulillah datang beramai-ramai. Dan hari ini saya lihat di booth Kota Ilmu ribuan manusia. Ada yang datang bertongkat pun ada yang duduk dalam booth Kota Ilmu, ada yang berdiri pun ada. Tapi perempuan yang berdiri itu banyak pahala banding yang duduk. Jangan risau. Dan siapa-siapa yang ada anak isteri di belakang tak dapat lihat kami secara langsung, boleh dokong isteri anda buat macam Nabi dokong Aisyah ketika di mana melihat persembahan ya ketika berada di kota Madinah. Jadi dalam perempuan yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita akan berbicara tentang topik salah faham hukum. Orang Terengganu kata salah faham hukum. Apa tadi kalau tak faham setarang. Tak faham setabuk lagi teruk. Ini salah faham pun teruk dah tuan-tuan perempuan. Hari ini kita berbicara dan kita mengupas topik ini dengan ahli panel kita dari Terengganu juga tuan-tuan yang bahagia, Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali, pegawai agama Istana Terengganu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Inilah orang Terengganu tuan-tuan yang hebat yang akan sama dengan kita kupas tajuk salah faham hukum. Anda boleh lihat ya, banyak hukum yang kadang-kadang kita salah faham. Tanya Ustaz sebagai pembuka bicara Ustaz. Mengikut kaedah usul fiqh, betul ke Ustaz, kita tidak boleh melaksanakan mana-mana ibadah ataupun mana-mana amalan sehinggalah ada dalil ataupun hujah yang menyuruh kita berbuat demikian. Kalau tak ada, tak boleh buat Ustaz. Betul ke Ustaz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita hari ini bersiaran secara langsung daripada Kuala Terengganu. Ganu kita Ustaz Dan alhamdulillah orang Terengganu kita pakat ramai-ramai turun ke pada dataran Shah Bandar pada hari ini dan sekaligus dapat menghadiri majlis ilmu kita pada petang ini insya-Allah. Baik, berkaitan dengan persoalan yang dikemukakan oleh yang bahagia Ustaz Fauzi tadi Ustaz ya. Mengikut kaedah usul fiqh, kita secara santai Ustaz ya, cari cara mudah-mudah yang kita faham tu ni. Kalau kita pergi berat sangat, kadang-kadang kita payah nak mikir Ustaz ya. Baik. Saya buat contoh macam ni. Saya buat contoh untuk mudah kita faham. Ada orang tanya saya baru ni, Ustaz, siput babi boleh makan tak Ustaz? Siput babi boleh makan tak? Saya kata siput boleh makan, tapi babi tak boleh makan. Baik. Itu betul bukan soalannya siput babi, jezak siput babi boleh makan tak? Baik. Kalau mengikut kaedah usul fiqhnya, kalau kita jumpa satu-satu makanan, satu binatang yang lalu depan kita, boleh makan tak boleh makan, maka kaedahnya aslu syai' al-ibahah. Tiap-tiap sesuatu perkara itu adalah harus hatta ya'tiyad dalil ala tahrimi, sehinggalah datang satu dalil yang mengharamkannya. Kucing kita tak boleh makan sebab apa? Ada dalil yang mengharamkannya. Berulang kenapa tak boleh makan? Sebab apa? Dia ada hujah yang mengatakan tak boleh makan. Binatang yang mencari makan dengan kuku, dengan taring dan sebagainya, itu tak boleh makan, ada dalilnya. Tetapi dalam bab ibadah Ustaz, dalam bab ibadah dia terbalik. Dia terbalik Ustaz. Sesuatu ibadah tak boleh kita buat. Sesuatu ibadah tak boleh kita buat kecuali ada dalil yang menyuruh kita buat. Sama ada dalil itu daripada dalil yang qat'i ataupun dalil yang tidak qat'i. Dia ada dua. Dalil dia ada dua, iaitu yang pertama dalil qat'i, iaitu daripada dalil qat'i dia ada empat, iaitu ada Quran, daripada sunnah, yakni hadis, kemudian dia ada ijma' ulama dan juga ada qiyasnya. Ada empat ya. Baik. Adapun dalil yang zanni ataupun dalil yang tidak qat'i dia ada ada empat lagi, iaitu ihtisan, masalihul mursalah, uruf,
dan juga istihbab. Jadi ini semua menjadi dalil. Sebagai contoh sebagai contoh. Misal kata kita bunuh nyamuk. Nyamuk. Orang Terengganu nak cakap Kuala Lumpur, dia tebah nyamak. Dia tebah nyamak. Maknanya dia bunuh nyamak tu. Baik, ada darah di baju dia. Baik, boleh tak darah itu kita bawa pergi sembahyang? Maka di sinilah kita perlukan dalilnya. Maka kalau sedikit, dalam kitab-kitab disebutkan kalau sedikit darah itu boleh kita bawa sembahyang. Kalau sedikit kita tak boleh kita bawa sembahyang. Mana sempadan di antara sikit dan banyak itu berdasarkan kepada uruf. Ini yang maksud uruf ni. Walaupun dalil zanni, uruf maknanya pandangan orang ramai. Mengikut uruf orang ramai, kalau kita tanya orang ni, macam ni banyak sikit, sikit itu. Macam ni banyak sikit, sikit itu. Kalau ramai kata sikit, bermakna sedikit darah itu, boleh kita bawa sembahyang. Kalau tanya orang ni kata banyak, orang ni kata banyak, itu banyak, tak boleh kita bawa sembahyang. Ataupun dia ada 3 kaul. Yang kedua, dia tak boleh lebih daripada sebesar kuku. Semua ada dalil itu. Jadi sesuatu ibadah itu tak boleh kita lakukan, Ustaz, kecuali ada dalil yang menyuruh kita buat. Ustaz, silakan. Okey. Tadi Ustaz sebut tentang siput babi kan. Siput boleh makan, babi tak boleh makan. Kalau kutu babi, Ustaz? Najim orang Lazah kena samak ke? Kutu je babi ni. Okey, tuan puan-puan. Saya nak tanya Ustaz satu persoalan yang kaitan dengan salah faham hukum kita direct lah. Terus Ustaz contoh ya. Ni, dia kalau orang sakit Ustaz, kalau kita ziarah dia, kita sebut macam mana kamu boleh sakit ni? Accident Ustaz, accident. Innalillah. Marah dia Ustaz. Belum mati lagi tu. Kalau kita sebut innalillah, marah dia sebab aku tak mati lagi. Woi. Jangan balik mulut tu. Jadi betul ke Ustaz? Kena tunggu mati dulu baru innalillah atau bila masanya? Kadang-kadang kita makan nasi dagang, terlekat kalih ni. Dia punya tulang kepala ikan tongkol tu. Oh, tak boleh sebut innalillah, tak mati lagi. Silakan Ustaz. Baik. Saya pernah sekali Ustaz ya. Saya pernah sekali bila dia beritahu, Ustaz, ayah saya jatuh dalam bilik air semalam. Kemarin lah kalau sini, bahasa sini. Saya pun jawab spontan lah. Innalillah. Belum mati lagi Ustaz. Belum mati lagi. Siap dia marah lagi kita. Atau silat-silat dia terasa hati dengan kita. Baik, betul ke ayat innalillah ni untuk kematian? Baik. Dalam Quran, balik tengok dalam Quran, tulis ya dia. Surah Al-Baqarah ayat 156. Surah Al-Baqarah ayat 156. Apa ni? Allazina iza asabathum musibah. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka, orang-orang yang sabar, orang yang beriman ini, apabila mereka ditimpa musibah, maka mereka berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ada 12 perkara satu yang mungkin kita tak boleh nak sebut satu persatu, tetapi kalau kita nak makan, kita ucaplah bismillah. Bila selesai makan, alhamdulillah, dan begitulah. Kalau setiap bala dan sebagainya, kita ada bacaan-bacaan tu. Dan sekiranya kita ditimpa musibah, maka hendaklah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan untuk kematian saja, iaitu untuk musibah, dan kematian adalah salah satu daripada musibah yang dimaksudkan itu. Baik, bukan setakat itu bukan setakat itu. Rasulullah mengajar kita bukan setakat inna lillahi. Kalau kita ditimpa musibah, cubaan, dugaan dan sebagainya, ucaplah olehmu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ditambah sedikit lagi kalau boleh kita amalkan, Allahumma ajirna fi musibati wa akhluf li khairan minha. Cuba baca sama-sama. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah pahala di atas musibah yang aku tanggung ini, dan gantikanlah ia dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sebelumnya. Ummu Salamah Ustaz Ummu Salamah, Ustaz kenal Ummu Salamah? Ya. Kenal? Isteri Tapi Rasulullah. tak pernah jumpa. Ummu Salamah, kematian suaminya Abu Salamah. Dia cukup sayang kepada suaminya. Maka siang, malam, pagi, petang, dia duduk menangis. Dia doa dengan doa ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Dia amalkan. Ya Allah, berilah pahala di atas musibah yang aku tanggung ini, dan gantikanlah ia dengan manusia. Dan akhirnya kita dapat saksikan dalam sejarah Ustaz dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melamar, dan akhirnya
meramat Ummu Salamah dan akhirnya Ummu Salamah mendapat sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Oleh itu, kalau kita kena musibah apa-apa, ucaplah innalillah. Jangan kita sebut, jangan terasa hati kalau orang sebut innalillah. Bapa saya jatuh tangga pagi tadi. Innalillah, alhamdulillah. Tak sekurang-kurangnya. Ini kita sebut innalillah, dia marah lagi kita. Innalillah, belum. Kalau silap-silap orang jenis, orang Terengganu kata orang jenis pongoh, tahu jenis pongoh. Orang jenis garang lah. Orang jenis garang, tak mampu lagi. Sampai peringkat tu dia nak marahnya. Ini satu silap faham yang cukup besar dalam ibadah kita, dalam kita memahami hukum syarak kita, Ustaz. Ya. Sedikit lagi tak? Belum lagi Dalam hadis yang disebutkan tadi, yang disebutkan oleh Abu Daud, disebutkan barang siapa yang istirja, yakni yang menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kemudian ditambah lagi dengan sekurang-kurangnya inna lillahi ataupun ditambah dengan Allahumma ajirni tadi, akan diberi dua kebaikan. Yang pertama, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tersepak batu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau lekat lekat tulang saya, makan nasi dagang, tulang ikan haya tu, terlekat saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bukan untuk ayat kematian. Yang pertama akan diberi pahala, dan yang paling penting sekali ialah, yang kedua, diiringi dugaan itu dengan kebaikan yang kadang-kadang kita tidak terjangka, Ustaz. Terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itulah mukadimah kita tentang soalan innalillah dan sebagainya. Yang kata salah faham hukum. Apa kata kalau kita berehat seketika, dan kita berehat, kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah dengan soalan yang lain pula. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pengunjung-pengunjung yang turut datang ke Carnival Johor dan juga terutamanya yang datang ke Booth Kota Ilmu pada petang ini untuk saksikan Al-Kuliah secara langsung dengan tajuk kita salah faham hukum. Jadi tadi Ustaz dah sebut tentang inna lillah wa inna ilaihi raji'un, bukan untuk mati sahaja. Terseliuh kaki ke, tercucuk duri ke, tergigit lidah ke, tergigit lidah orang pun sama juga. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi rasanya tak sempurnalah kalau kita tak bagi peluang kepada pengunjung-pengunjung untuk tanyakan soalan secara langsung kepada Ustaz Syukri Haji Ali. Silakan kalau ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ASP Maizura binti Abdul Kadir dari Perkab Ibu Pejabat Polis Kontijen Terengganu. Soalan saya, dalam masyarakat kita biasa dengan ungkapan puasa termakan bulan dalam menyambut datangnya Ramadan dan menyebabkan kekecohan penentuan berlaku saban tahun yang sepatutnya tidak berlaku. Apa pandangan Ustaz? Terima kasih. Okey, terima kasih SP. Takut dengan SP tu, aku ada gari. Jadi Ustaz silakan tentang penentuan ni Ramadan, sambut puasa dan sebagainya, silakan. Baik, puasa termakan bulan ya. Biasa kita dengar kan, di kampung-kampung biasa kita dengar. Biasanya kalau hari yang pertama kita puasa, bila kita turun ke tanah tengok di ufuk barat, kita nampak anak bulan besar dah. Allah silap pula dah, kita tahu ni. Kita puasa termakan bulan pula ni. Tuan-tuan, puasa termakan bulan tidak pernah wujud dalam mana-mana kitab fiqh, mana-mana mazhab sekalipun. Dalam kitab Melayu, Ustaz ni. Dalam mana kitab saya tak tahu daripada mana datangnya, tetapi saya kebetulan duduk dalam jabatan kuasa ruqyah negeri dan terlibat dalam kerja-kerja muruqyah, kerja-kerja muruqyah anak bulan dan sebagainya. Saya boleh cerita begini ya. Penentuan awal bulan Ramadan dan bulan Syawal dan juga bulan-bulan Hijrah ini ditentukan dengan cara iaitu dengan falak dan juga hisab sekaligus ya. Cuma saya nak bagi contoh saja sebab masa kita terhad sangat ya, ASP ya. Masa terhad sangat, jadi saya tunjuk contoh saja. Contohnya 2 tahun lepas. Istimak agak lewat berlaku. Istimak maksudnya bulan daripada besar, bulan besar bulan Syaban Ustaz ya. Daripada besar kecil habis bulan lama, bermulanya bulan baru, titik itu dinamakan istimak ataupun bila bermulanya bulan itu secara hakikinya. Baik. 3 tahun lepas bermula anak bulan itu lewat Ustaz. Lewat. Lebih kurang dalam pukul 1 lebih tengah hari istimak, kemudian
daripada pukul 1 nak sampai pukul 7 tak cukup 8 jam. Ya, ada 3 syarat untuk kita tentukan. Besoknya 1 hari bulan dia ada 3 syarat. Ya. Tinggi anak bulan tidak kurang daripada 2 darjah, lepas tu jarak lengkung dengan matahari tidak kurang daripada 3. Saya tak nak cerita benda ni. Ini bab falak, bab teknikal. Saya nak cerita syarat yang ketiga, anak bulan itu selepas istimak sehingga maghrib itu mesti umurnya tidak kurang daripada 8 jam. Tidak kurang daripada 8 jam. Kenapa 8 jam? Kita cerita hari lain saja. Cerita hari lain. Baik. Katakanlah 1.41 istimak di tempat kita ni. Kemudian daripada 1.41 sampai ke pukul 7 malam maghrib berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 jam lebih je. Maka tak cukup untuk esoknya kita istirahatkan 1 hari bulan Ramadan. Jadi besoknya kita tak puasa lagi. Lusa baru kita puasa. Baik. Petang itu anak bulan berumur berapa jam? 6 jam. Petang besok anak bulan berapa jam? Campur 24 jam. 24 campur 6 30 jam. Kita tak puasa lagi. Lusa baru kita puasa. Petang itu berapa anak bulan umurnya? Campur lagi 24 jam. Jadi berapa? Tadi 30 campur 24 jadi 54 jam. 54 jam. Hari yang pertama kita puasa, petang itu anak bulan sudah berumur 54 jam. Dia sudah tinggi. Kalau anak bulan tu 40 jam, dia sudah tinggi di ufuk barat. Ini 54 jam. Sudah tinggi di ufuk barat dan dia dapat dilihat dengan mata kasar dan besar dah sebenarnya. Anak bulan itu sudah besar kan. Jadi orang kita yang tak faham, langsung tak faham. Minta maaf banyak-banyak kalau ustaz-ustaz kita yang tak belajar bab astronomi, bab falak, jangan cerita, jangan bercakap pasal ni. Bimbang takut masyarakat kita jadi keliru. Apa yang berlaku, apa yang ASP tanya tadi tu, inilah benda je. Jadi kita pun tengok anak bulan besar, kita puasa termakan bulan pula dah. Maksudnya sepatutnya semalam anak bulan dah. Itu pandangan dia, tapi pandangan falak tidak begitu. Ya, Ustaz. Artinya serahkan urusan itu kepada ahlinya Ustaz. Senang cerita, ahli falak kan kadang ramai, serah pada mereka. Jadi tidak timbul puasa termakan bulan. Tidak pernah wujud. Tak pernah wujud. Yang wujudnya puasa termakan nasi ada. Itu tak batal. Kita ambil lagi soalan kedua, silakan kalau ada. Silakan. Okey Kak, silakan. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Chief Inspector Tengku Maslina binti Tengku Mansur dari Jabatan Pengurusan IPK Terengganu. Ingin bertanya satu soalan mengenai sambutan Aidiladha jika tarikhnya berbeza. Ada yang kata kita kena ikut Mekah dan ada yang kata kita kena ikut Malaysia. Supaya memudahkan kita berpuasa sunat Arafah 9 Zulhijjah. Jadi apa pandangan Ustaz? Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Inspektor. Ramai polis tengok Ustaz. Baguslah polis kita kadang-kadang minat masuk agama ni. Silakan Ustaz tentang masalah ni, nak ikut Mekah ke, nak raya haji ni, ataupun ikut Malaysia ke, ataupun ikut Terengganu. Baik, ini pun ada kaitan dengan jawapan yang saya jawab tadi. Penentuan Zulhijjah sebenarnya ditentukan dengan ru'yah dan juga hisab. Jadi contohnya tahun ni Ustaz ya. Contohnya kadang-kadang kita terfikir begini. Kadang-kadang kita terfikir macam mana Arab Saudi terima matahari lewat pada kita, dia boleh raya dulu pada kita. Itu pandangan kita, tetapi hukum falak dia tidak seperti mana yang kita fikirkan. Hukum falak mengatakan semakin ke barat negara itu semakin tinggi chances ataupun peluang dia untuk nampak anak bulan. Sebagai contoh, kita di Malaysia istimak pukul 1.41 tengah hari, misal kata. Untuk sampai ke maghrib, kita baru berumur 6 jam lebih, 6 jam setengah anak bulan. Tapi di Arab Saudi masa itu pukul berapa? Dia tolak lagi 5 jam. Tolak lagi 5 jam, maknanya pukul 1 bermakna pukul 8.41 pagi. 8.41 pagi nak sampai ke maghrib, dia berapa jam? Dia cukup syarat Ustaz. Ini yang berlaku pada tahun ini. Arab Saudi dia raya haji dia, Haji Aidiladha pada hari Selasa. Kita di Malaysia hari Rabu. Jadi persoalan kita nak puasa hari Arafah tu hari Isnin ikut Arab Saudi ke ataupun hari Selasa mengikut Malaysia kita ni. Jadi tuan-tuan, ini kadang-kadang silap faham kita. Asas yang kita nak letakkan perbincangan kita seperti mana yang saya sebutkan tadi, sesuatu ibadah tak boleh kita buat kecuali ada dalil yang menyuruh kita buat. Baik, dalil kata macam mana? Apabila kamu kaedah usul, kaedah fiqh. Apabila kamu berada di tempat itu, maka jadilah kamu hukum tempat itu. Apabila kamu duduk di tempat itu, maka jadilah kamu hukum tempat itu. Jadi yang pertama Ustaz, oleh kerana kita berada di Malaysia, maka kita ikutlah Malaysia. Kalau Malaysia raya hari Rabu, maka kita berpuasalah hari Selasa.
tak ada masalah. So, ada juga orang kata, Ustaz, kena ikut Arab Saudi sebab orang wukuf di sana. Tak ada orang wukuf di dataran Shah Bandar, Ustaz. Tak pernah berlaku begitu. Ustaz, baik, saya pernah cabar seorang. Dalam satu majlis, saya kata, Pakcik, tunjukkan kitab mana yang mengatakan kita kena ikut Mekah. Kena kita ikut Mekah tu, mana kitab mengatakan? Oh, dia kata, kitab tak ada, Ustaz. Tapi orang nak bercakap begitu belaka. Orang nak bercakap begitu. Jadi tidak ada hujah, tidak ada dalil yang menyuruh begitu. Baik. Tapi kalau hujah dari segi hukum syaraknya, dari segi ilmu falaknya, pada ketika itu kita tentukan antara penentuan awal bulan. Arab Saudi dia sudah boleh isytiharkan hari 8 hari bulan itu sebagai 1 Zulhijjah. Kita di Malaysia tak boleh kita isytiharkan sebab tak cukup syarat imkanur ru'yah yang saya sebutkan tadi, Ustaz, 8 jam tadi. Jadi oleh itu penentuan awal Zulhijjah di tempat kita bermula daripada 9 hari bulan, maka 17 hari bulan ataupun hari Rabu baru kita boleh berhaya Aidil Adha di sini. Maka tuan-tuan, kita tak boleh pakai logik akal kita. Macam mana Arab Saudi terima matahari lewat daripada kita tapi dia boleh raya dulu sehari pada kita? Itu pemikiran kita, Ustaz. Logik akal kita. Tapi hukum falak tidak mengatakan begitu. Ada yang kata, Ustaz, Ya. Indonesia ada raya? Indonesia ada raya, Ustaz. Yalah, Indonesia dia dekat dengan kita. Tapi tuan-tuan, saya nak yakinkan tuan-tuan hari ini, bermula daripada 1992 tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi begitu. Saya kebetulan duduk dalam tu, hadiri mesyuarat dan sebagainya, jawatan kuasa takvim dan ruyah negeri. Bila tertubuhnya negara Mabims, lepas tu tak berlaku lagi dia. Dulu dia pakai dua kaedah. Sama ada imkanur ru'yah yang tertaluk kepada 8 jam tadi. Kemudian ada satu kaedah lagi yang dulu dipegang oleh Singapura pernah pegang dulu satu ketika dulu. Atau Indonesia, Thailand pernah, iaitu wujudul hilal. Anak bulan tu berumur 1 jam ke 2 jam ke dia sebelum istiawakan. Okay? Kenapa begitu kita cerita hari lain. Okey, kita cerita yang lain lah, panjang detail dia. Kita ambil lagi satu soalan untuk semua pengunjung. Silakan kalau satu soalan terakhir. Yang ketiga, silakan. Okey. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Inspektor Khairuddin daripada Jabatan Siasatan Jenayah IPK Terengganu. Saya ada satu soalan, Ustaz. Jadi berkaitan dengan solat Tahiyatul Masjid. Jadi iaitu pada hari Jumaat, dan bila seorang jemaah itu datang lewat, dan ketika itu khatib sedang membaca khutbah, dan jemaah itu terus mendirikan solat Tahiyatul Masjid. Terus sedangkan mendengar dua khutbah adalah rukun solat Jumaat. So minta Ustaz jelaskan. Okey, terima kasih. Nampaknya hari ini polis menguasai Al-Kuliah hari ini. Bagus, polis-polis semua tabik hormat kepada anda. Jadi Ustaz ni, Tahiyatul Masjid dengan mendengar khutbah mana satu, Ustaz, yang sepatutnya berlaku? Silakan, Ustaz. Ya. Baik, kaedah yang tuan ya. Kaedah yang saya sebutkan tadi, kalau makanan itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Itu kaedah ya. Tetapi kalau ibadah tidak boleh kita lakukan kecuali ada dalil yang menyuruh kita buat begitu. Dalam kes soalan tadi, kita nak dengar khutbah ke ataupun kita nak sembahyang dua tahiyatul masjid. Baik, khilaf di situ. Tapi cuba kita tengok dalil yang apa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika seorang sahabat datang lewat sembahyang Jumaat, kemudian terus duduk dalam masjid. Maka Rasulullah daripada atas mimbar dia tanya dia tanya orang yang duduk itu, dah sembahyang ke belum 2 rakaat? Yang duduk itu jawab, la. Maqum fasalli rakaatain. Bangun dan sembahyanglah 2 rakaat. Walaupun dengar khutbah itu juga ibadah rukun, tetapi sembahyang sunat tahiyatul masjid ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita masuk masjid, jangan kita duduk kecuali kita sembahyang 2 rakaat. Jadi macam mana kita nak imbangkan di antara keduanya? Saya tanya kepada tok guru saya, dia sebut begini. Apabila kita masuk masjid dalam keadaan imam sedang membaca khutbah, maka fasallu raka'ataini khafifataini. Sembahyanglah kamu 2 rakaat sembahyang sunat tahiyatul masjid lah maksudnya. 2 rakaat yang paling ringan. Apa maksud paling ringan? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Doa iftitah tak ada, apa tak ada, surah tak ada. Ya, Allahu Akbar terus Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian
waladdallin. Allahu akbar. Sami Allah. 2 rakaat yang paling ringan sekali. Ya. Lepas tu kita dengarlah khutbah ni. Terima kasih. Ya. Okey, tuan puan dirahmati Allah SWT. Hari ini kita cerita tentang salah faham hukum. Satu soalan lagi Ustaz. Ini juga bab sembahyang ni. Ada orang tanya kita Ustaz. Yang bila imam angkat takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang belakang pun sibuklah qul a'udzu binnas. Ada yang usolli fardhu zuhri, sibuk dah. Jadi sepatutnya ikut imam ke kita usolli dengan qul a'udzu binnas tadi Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, Rasulullah ingatkan kita dapatkan takbiratul ula. Takbiratul ula maksudnya Ustaz, takbiratul ula mana kita, bila imam saja Allahu akbar, kita pun Allahu akbar. Barang siapa yang mendapat takbiratul ula bersama imam selama 40 hari berturut-turut, maka dia beri 2 kelebihan pada dia. Terlepas daripada neraka dan terlepas daripada nifak Ustaz. Itu jadi kita duk sibuk usolli, kuat lagi tu. Usolli orang sebelah. Orang sebelah singgung, dia marah. Terganggu orang sebelah. Kalau perbuatan kita itu tidak mengganggu orang sebelah, hukumnya makruh. Kalau mengganggu orang sebelah, hukumnya haram. Ustaz, tidak. Okey, tuan-puan, itulah sedikit sebanyak persoalan yang kita bincang pada kesempatan ini tentang salah faham hukum di Karnival Johor di dataran Syaban Dakor Terengganu. Apa pun tuan-puan, kita berehat seketika, kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Bika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Alhamdulillah, terima kasih kepada ribuan pengunjung-pengunjung Karnival Johor yang datang menyaksikan Al-Kuliah pada petang ini tuan-puan, dan masih setia dengan berdirinya, yang duduk-duduklah, yang berdiri pun tak letih lah, insya-Allah tak penat majlis ilmu kan. Apa pun kita sambung lagi tentang topik kita salah faham hukum sama dengan yang bagus Ustaz Syukri Haji Ali, pegawai agama Istana Terengganu. Tadi kita dah bincang tentang contohnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un, salah faham orang hanya untuk orang mati saja. Ni Ustaz, satu lagi Ustaz. Apakah kedudukan statusnya bila kita pergi hantar orang Mekah ke, ada pun kita sendiri pergi Mekah ke buat umrah ataupun haji Ustaz, biasanya kat rumah ataupun kat surau Allahu akbar, orang azan Ustaz. Nak tanya Ustaz, apakah kedudukan masalah ini? Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz Fauzi. Baik. Biasa menjadi amalan kita apabila mak ayah kita nak pergi ke Mekah, panggil Bilal azan, ataupun kadang-kadang kita sendiri yang azankan. Ataupun sini orang panggil bang saya, bang. Baik. Ada orang tanya Ustaz, sekarang ni jangan main-main Ustaz. Ramai orang kita tertanya-tanya, Ustaz, ada hujah ke tak kita azan nak pergi ke Mekah ni? Ada hujah tak? Saya kata tak ada hujah. Ustaz, bila tak ada hujah, macam mana kita boleh buat? Baik. Dalam kitab-kitab tak pernah sebut kalau nak pergi ke Mekah azan, nak pergi ke Mekah azan, nak pergi umrah azan, nak pergi haji azan, tidak pernah ada. Yang ada dalam kitab-kitab ya, selain daripada sembahyang, salah satu daripadanya ialah apabila kita nak memulakan musafir yang lebih 2 marhalah. Yang lebih 2 marhalah sunat kita azan. Ustaz Fauzi ya, daripada Kuala Lumpur mari sini kita azan tak? Ataupun orang Terengganu nak pergi Kuala Lumpur azan tak? Kita nak pergi hantar anak kita pergi masuk UiTM Shah Alam misal kata, ada tak kita azan? Tak ada azan. Kalau azan apa jadi? Satu kampung mari, apa nak pergi Mekah ni? Nak pergi Mekah. Orang kata gitu. Tak nak pergi hantar anak dekat Shah Alam. Sebab apa bang dia tu? Itu masalah kita. Ini silap faham yang cukup besar pun yang kita nak buat. Saya tanya bang, sebab apa? Saya tanya sahabat-sahabat kita, orang kampung kita saya tanya sebab apa kita buat begini? Dia kata sedar-sedar saja, balik-balik sajalah. Dah masuk Jawi je, kita dah sedar-sedar orang dah buat macam ni. Orang tua-tua dulu buat macam ni. Jadi apabila kita nak beramal ibadah, nak buat satu amal ibadah, perlu berdasarkan kepada hujah. Tidak boleh kita lakukan sesuatu ibadah itu kecuali ada dalil yang menyuruh kita buat. Jadi dalam kes azan tadi Ustaz, apa dalilnya? Dalam kitab-kitab disebut selain daripada sembahyang, dekat mana sunat kita azan? Antaranya kalau ada orang marah kita, orang marah sangat, orang buruk perangai, resah gelisah dan sebagainya, itu tashwish daripada syaitan, sunat kita azan. Kemudian ada orang yang kena rasuk, kena rasuk istidia Ustaz. Ya, saya pernah kena satu ketika dulu di Johor, di Sekolah Menengah Bandar Tenggara Ustaz. 108 orang kena azan. 16 orang azan. Semua penjuru. Alhamdulillah Ustaz. Kemudian
apabila kanak-kanak baru lahir, kemudian apabila kita nak mulakan musafir yang lebih 2 marhalah. Jadi oleh itu selepas ini kita nak mulakan saja perjalanan kita yang lebih 2 marhalah, kita pakai azan lah Ustaz ya. Ya. Ustaz nak balik Kuala Lumpur besok ya. Sebelum tu panggil saya azan dulu lepas tu. Baik, Ustaz ya. Kalau sekarang ni kita bincang soal, dia abang-abang polis kita ramai, ASP, DSP semua ada ya. Kita nak bincang soal kemalangan jalan raya sekarang ni yang terlalu banyak. Kenapa kita tak gunakan wadah yang ada dalam hukum syarak kita? Ya, kita azan sebelum perjalanan, kita halau segala syaitan yang boleh ganggu dalam perjalanan kita. InsyaAllah ini pun boleh menjadi penyebab untuk kita mengurangkan kemalangan jalan raya yang berlaku di tempat kita. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Satu lagi isu Ustaz, masalah saya tak tahulah, ini tanya Ustaz kedudukan dan statusnya. Ia ni kadang-kadang orang meninggal dunia Ustaz. Nah, tadi orang nak pergi Mekah kan. Ni meninggal dunia. Bila meninggal dunia tu, bila jenazah dah dimandikan, dikapankan dan disembahyangkan, maka nak diusungkan ke tanah kubur Ustaz. Kadang-kadang ada setengah-setengah malam tu nak keluar rumah, keluar surau, selangkah Al-Fatihah. 2 minit. Selangkah Al-Fatihah. Selangkah Al-Fatihah. Nak tanya apakah status kedudukan sila Ustaz? Sebab kata baik, apa salahnya Fatihah? Bukan karaoke. Silakan Ustaz. Baik, seperti mana yang saya sebut dan awal-awal lagi tadi, peganglah pada kaedah itu. Apabila kita beramal ibadah, kita nak buat sesuatu amal ibadah itu, tak boleh kita buat amal ibadah itu kecuali ada dalil yang menyuruh kita berbuat demikian. Jadi dalam kes tadi, ada hujah tak Ustaz? Ada hujah tak kita buat begitu? Kalau ada hujah, silakan. Kalau tak ada hujah, itu bukan daripada tidak warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut sebagai perkara-perkara baru. Perkara baru yang ada dalam masyarakat kita yang tidak berdasarkan kepada hujah syarak. Sama ada hujah yang qat'i ataupun hujah zanni yang kita sebutkan tadi. Uruf orang ramai kata macam mana? Dah, ihsan yang macam mana? Jadi kalau ada hujah, silakan. Kalau tak ada hujah, ini saya nak beri tanggungjawab ini kepada ustaz-ustaz kita. Kita pakat cari hujah. Kalau ada hujah, yes, kita pakat amalkan. Kalau tak ada hujah, kita kena nasihatkan masyarakat kita supaya kita hentikan itu sebab ianya tidak warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ustaz tak buat pun. Orang tua-tua yang buat Ustaz. Pandai-pandai. Jadi hujahnya sebab orang tua dulu buat. Turun temurun. Okey Ustaz, satu lagi Ustaz. Ni cerita bab rambut pula. Rambut pula Ustaz. Jadi salah faham hukum ni ada setengah-setengah orang Ustaz. Bila aurat, rambut je aurat. Leher tak aurat, lengan tak aurat. Jadi apa statusnya? Kedudukannya silakan Ustaz. Baik. Sebab itulah satu ketika dulu ada cerita kan. Bila jumpa ustaz, dia tak pakai tudung. Bila jumpa ustaz, dia tarik baju, dia tutup kepala dia. Perut terbuka. Ini masalah. Jadi apa yang berlaku kita tengok hari ni ya. Hukum hijab yang berlaku pada masyarakat kita, kena tengok hujahnya macam mana. Ya, daripada atas. Yang perempuan boleh nampak apa dia? Nampak muka dan tangan saja. Ada pun lengan, ada pun yang boleh yang menyebabkan orang lelaki tertarik Ustaz. Ya. Itu bimbang-bimbang takut bukan setakat kita saja yang berdosa. Orang yang tengok kita pun berdosa juga Ustaz. Jadi kalau 100 orang tengok kita, kita pakat share lah. Waktu banyak Ustaz. Mari kat Jomebo lagi ramai Ustaz dah. Ya. Ya, senang. Okey Ustaz, satu lagi cerita bab rambut lagi Ustaz ni. Rambut lagi tak habis cerita ni. Dalam budaya kita lah Ustaz, orang Melayu di Malaysia lah, dia ada satu istilah cukur jambul. Cukur jambul. Cukur jambul. Memang betul-betul dia cukur jambul je Ustaz. Dia gunting seorang-seorang jambul. Yang sepatutnya cukur kepala rambut tu, rambut kepala tu. Jadi apa? Minta Ustaz. Tak ada orang pesan pun. Lepas ni cukur ya, habis. Tak ada orang pesan pun Ustaz. Tapi biasanya Pak Imam buat cukur jambul je. Silakan Ustaz. Cukur jambul tu kemungkinan kita pagi ni. Dia pakai kaedah kita nak buat bangunan, Ustaz. Dia letak batu asas dulu. Takkanlah misal kita persilakan pembesar-pembesar VIP yang nak buat bangunan tu pula kan. Tapi dia meletakkan batu asasnya dulu. Baik. Hukum dengan kemerdekaan sunat kita mencukur rambut saja. Bukan cukur jambul saja, cukur semua sekali. Jadi kalau kemungkinan dah dalam majlis macam tu kita nak cukur, kalau Pak Imam nak cukur, mungkin makan masa mungkin. Dia bagi Pak Imam tu sebagai pembuka bicara Ustaz. Pembuka bicara, kemudian balik Pak Imam dia cukur habis. Itu tak apalah. Tapi dia kalau ditinggal, cukur jambul saja ditinggal, itu yang tak kena Ustaz. Okey Ustaz.
Satu lagi sempat ayah pernah satu lagi soalan. Ini masalah harta pusaka ni Ustaz. Harta pusaka. Orang kita ni biar dulu, jangan bagi lagi, biar dulu. Kubur merah lagi kubur. Jangan tamak sangat, kubur merah lagi. Biarlah kubur tu jadi hijau ke, jadi biru ke. Ya. Apa statusnya Ustaz? Silakan. Baik. Ini juga salah satu daripada saya duk kumpul sekarang ni Ustaz. Saya duk kumpul sekarang ni ada 28 sekarang ni. Saya target ada 40 perkara yang kita silap faham dalam agama kita. Dan saya duk kumpul, insya-Allah saya akan bukukan benda ni. Setakat ni 28 Ustaz. Salah satu daripadanya, kadang-kadang kita beradab tidak kena pada tempatnya. Sebagai contohnya begini tau. Kebetulan saya punya pengkajian dalam tesis undang-undang saya dekat UIA itu bidang hukum pusaka faraid yang dah lama-lama ni. Ya, yang kematian berlaku tahun 1942, tahun 1945 ni. Jadi apa yang masalah berlaku tempat kita ni sebenarnya? Saya buat contoh begini, kita buat analogi lah mudah. Bapa meninggal siang. Malam itu biasanya keluarga daripada jauh-jauh ada lah. Dia daripada Kota Baru ada, Johor Baru ada, Kuala Kubu Baru ada, semua baru saya. Semua balik belaka ni. Kalau malam itu kita ambil inisiatif nak bincang terus harta pusaka ayah, apa jadi? Dia pakat jegil. Beradab sikit dengan si mati tu, tanah kubur merah dah gitu. Beradablah sikit dengan si mati. Nah, ini kadang-kadang perkataan terkeluar. Tuan-tuan, apa ukuran kita beradab dengan si mati tu? Kalaulah misalnya kata malam itu kita tak selesaikan, tak bincang, tak letak asas perbincangan kita, maka yang Johor Baru balik, yang Kuala Lumpur balik, yang Kota Baru balik, nak berkumpul balik mudah ke? Zaman kita sibuk ni, bukan mudah Ustaz. Maka tertangguhlah kadang-kadang yang kalau nak cara tentang harta tu, yang Johor Baru balik, Kuala Lumpur tak balik. Yang Kuala Lumpur balik, yang Kota Baru tak balik. Akhir-akhirnya tertinggallah harta pusaka itu tidak diselesaikan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun Ustaz. Bahkan ada satu kes saya buat kajian baru ni, kematian yang berlaku pada 1917 baru nak selesai. Ustaz ya. Jadi kadang-kadang kita beradab tidak kena pada tempat. Saya nak minta sangat. Kebetulan pengajian saya dalam bab tu, saya nak minta sangat tuan-tuan ya, sama ada yang ada di sini dan juga yang ada di depan kaca TV kita, tidak ada sebenarnya hujah yang mengatakan kalaulah siang itu bapa kita meninggal, malam tu kita kumpul adik-beradik kita nak bincang soal apa lagi, tak timbul soal kita tak beradab dengan si mati. Tanah kubur masih merah lagi. Kita apa peduli tanah kubur masih merah? Kita nak selesaikan ni. Baru ni tuan-tuan, baru Ustaz ni. Baru lagi ada seorang mari, Ustaz, saya nak upah haji ayah saya. Saya kata boleh. Kebetulan saya nak pergi ni. Bapa meninggal bila ni? Dia kata bapa meninggal lama Ustaz, 20 tahun Ustaz. Ni baru selesai. Ya, baru selesai. Dah hutang-hutang dia, ini baru nak selesai Ustaz. Beradab ke kita dengan si mati? 20 tahun kita tinggalkan, kita biarkan bapa kita sengsara dalam kubur kita 20 tahun. Beradab ke kita? Kadang-kadang kita tidak beradab. Kita beradab, tidak kena pada tempatnya. Oleh itu, tidak ada sebenarnya Ustaz ya. Kita dah silap faham. Ini silap faham yang perlu kita perbetulkan. Masyarakat kita kena perbetulkan. Kalau siang berlaku kematian, malam tu kita panggil adik-beradik kita, terus kita selesaikan malam tu supaya tidak tertangguh sampai 10, 20, 30 tahun. Kalau dah 20-30 tahun dah timbul masalah. Sebab satu kematian yang berlaku, dia akan bukan mengurangkan waris, dia akan menambah waris. Satu kematian berlaku, anak dia berapa? Akan menambah lagi. Kalau ada 4, seorang meninggal, yang 4 ni anak pula 4, berapa? Ditambah lagi. Akhir-akhirnya dah kusut sangat, akhirnya biar begitu saja. Akhirnya menggelupur, sengsara lah si mati dalam kuburnya. Ustaz. Ataupun tak bagi langsung Ustaz, sebab duduk Tanah Merah Kelantan. Kubur merah sama Ustaz. Jadi Puan dirahmati Allah, apa kata kalau kita bagi Ustaz Syukri berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibina
Terima kasih kepada pengunjung-pengunjung Kalimantan heboh di Dataran Shah Bandar Kota Terengganu dengan topik kita salah faham hukum sama dengan Ustaz Syukri Haji Ali di Booth Kota Ilmu pada petang ini, puan-puan. Dan teruskan dengan soalan penghujungnya. Nak tanya Ustaz ni satu soalan salah faham hukum, Ustaz. Ya. Hari ni kalau adalah mati hari ni, ada orang mati pagi tadi, Ustaz. Malam sekarang biasanya kenduri arwah. Ya. Tahlil arwah, kenduri arwah. Kalau tak buat, orang tanya Ustaz, tak ada kenduri arwah ke malam ni? Padahal Ustaz, harta pusaka belum bagi lagi, hutang belum bayar lagi. Nak tanya Ustaz, betul kan macam tu? Silakan Ustaz. Baik. Kadang ada 3 malam tu Ustaz, 3 malam. 7 malam pun ada. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazli. Pernah satu ketika dulu saya dah cerita dalam orang yang sama, dalam kuliah dulu satu ketika dulu. Sebelum pembagian harta pusaka kena dibagikan, dia kena selesai 4 perkara dulu. Kena selesaikan urusan pengemumian, kena selesaikan hutang-hutang si mati, kena selesaikan harta sepercarian dan kena selesaikan wasiat. Kita dah cerita panjang dulu, satu tajuk yang kita bab pusaka dulu. Baik. Dalam kes tahlil, boleh tak kita gunakan harta si mati untuk kita buat tahlil? Tak boleh. Urusan pengemumian yang wajib saja. Yang wajib saja Ustaz. Beli kain kafan, apa lagi yang wajib-wajib? Upah gali kubur, upah masjid dan sebagainya. Tapi kalau yang tak wajib, tahlil umpamanya, tak boleh kita gunakan harta si mati. Ya, kalau kita nak guna yang orang pergi ziarah yang letak dalam mangkuk, itu yang kita guna boleh. Itu bukan harta pusaka. Harta yang datang selepas kematian itu bukan harta pusaka. Boleh kita guna. Boleh kita guna yang tu. Tetapi apa yang berlaku saat ini? Kadang-kadang ada kambing ditinggal oleh si mati, lembu ditinggal oleh si mati, hari yang ke-7 disembelihnya. Anak-anak si mati ada masih kecil lagi, mana anak yatim. Bermakna harta itu adalah harta anak yatim. Jadi apa alasannya kita nak buat ni harta yang ditinggalkan oleh si mati? Kita nak buat kebaikan untuk dia sebenarnya. Dia tak jadi kebajikan, dia tak jadi kebajikan Ustaz. Dia dah jadi satu kemungkaran Ustaz. Makan harta anak yatim. Allazina yaquluna innallazina yaquluna al-yatama innama yaquluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim ini, dia tak makan harta itu, tetapi dia makan bara-bara api neraka dalam perutnya. Jadi itu Ustaz ya, secara kesimpulan. Kadang-kadang orang masjid dia bimbang nak pergi. Kalau begitu Ustaz, kita tak payah pergi tahlil lepas pada ni. Kalau kita buat begitu, hubungan kita dengan masyarakat dah jadi rosak. Jadi saya nak ambil pengalaman seorang imam satu taman di Kuala Lumpur, ya. Apabila berlaku dalam kematian dalam taman, orang yang pertama yang pagi sampai kepada rumah tu ialah imam, ya. Imamnya. Jadi dia imam yang cerita dulu. Jadi tak timbullah silap faham dalam penggunaan itu tadi. Okey, terima kasih Ustaz Syukri Haji Ali, Pegawai Agama Istana Terengganu, tuan-puan, dengan topik kita salah faham hukum di Dataran Shah Bandar pada petang ini. Tuan-puan, apapun kita ada solat maghrib berjemaah di Booth Kota Ilmu pada petang ini dan petang besok, dan juga 11 pagi esok insya-Allah kita akan jumpa bersama dengan Ustaz Syahran di sini juga. Apa Roman, terima kasih saja, jumpa lagi dengan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia tersiksa, tanpa ukhuwah manusia tersiksa, tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia tersiksa, tanpa ukhuwah manusia tersiksa. Ada agama datangnya pelita, ada ilmu datangnya harta, ada harta datangnya derma, ada ukhuwah datangnya saudara, ada ukhuwah datangnya saudara.